Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan kepada kita pada malam ini untuk bertemu dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan pembacaan kitab Manhaj Hidup Orang Mukmin atau Orang Beriman pada muka surat 53, membicarakan yang ketiga, makna-makna yang dapat menyempurnakan kehidupan solat. Jadi yang dimaksudkan dengan kehidupan solat ini ialah apabila orang yang mendirikan solat, solatnya ada roh. Ada roh. Hari ini kita banyak mendirikan solat, tapi solatnya ialah jasad saja. Rohnya tak ada. Rohnya apa? Khusyuk. Khusyuknya tak ada. Jadi kita mendirikan solat sampai daripada salam, daripada takbiratul ihram sampai ke salam, yang adanya jasad saja. Rohnya tak ada. Ini hakikat yang perlu kita ketahui. Sebab itu orang yang sembahyangnya mempunyai roh, lalu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang mukmin, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Itu rohnya. Sembahyangnya rohnya itu, iaitu khusyuk. Jadi inilah yang nak dibicarakan, bagaimana kita mendirikan solat. Yang dalam satu riwayat bahawa Rasulullah SAW menyebutkan, ada orang yang mendirikan solat, mereka tidak mendapat sepertiga atau seperenam daripada solatnya. 60 tahun mereka mendirikan ibadat, tidak dapat sepertiga atau seperenam, maknanya kosong. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cuba melihat bagaimanakah menyempurnakan kehidupan solat, supaya bila kita mendirikan solat ini bukan setakat jasadnya. Bukan jasad je yang ada di barisan tu, tapi rohnya mesti ada juga. Itu sebabnya berlaku pada zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat dipanah dengan anak panah dalam peperangan. Jadi ketika mana nak dicabut panah ni, tak dicabut, tak boleh dicabut kerana dia bisa, dan kalau tak dicabut memudaratkan. Nak cabut tak boleh kerana sakit. Maka dia pun meminta untuk mendirikan solat 2 rakaat. Nanti waktu dalam solat dicabut. Jadi selesai sembahyang 2 rakaat, mana dilakukan dalam sembahyang tu, dicabut anak panah ni sampai keluar. Kemudian apabila dia selesai sembahyang, dia tanya, dah selesai? Dah selesai, dah cabut dah. Dia kata, aku tidak merasakan kesakitan di dalam
ketika mana engkau mencabut. Maknanya apa tuan-tuan? Kerana sembahyangnya mempunyai roh, iaitu khusyuk. Kerana dia tidak memikirkan, melainkan kelazatannya waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita nak cuba rasakan dalam kehidupan kita bila mendirikan ibadat. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghadapi kerunsingan, menghadapi masalah dalam kehidupan, kerana dia juga seorang manusia, ada tekanan hidup dan sebagainya, maka Rasulullah akan mendirikan solat. Kerana di dalam solat itulah Rasulullah menyumpai mendapat ketenangan dalam kehidupan. Sebab itu bila Rasulullah berusik, maka Rasulullah akan menyeru kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni bis solat." Tenangkan kami dengan solat, wahai Bilal. Makna inilah perkataan yang keluar daripada mulut seorang Nabi yang menunjukkan bahawa sembahyang benar-benar memberi keterangan kepada dia. Hari ini kita tuan-tuan, kita mendirikan solat, kita tak tenang. Kenapa kita tak tenang? Kita mendirikan solat, kita tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Maka kita kena melihat jawapannya tuan-tuan yang dibahaskan dalam kitab ni. Yang pertama dia kata hadir hati. Maknanya bila kita nak semayang ni, mesti ada khusyuk, ada khudu', kan? Makna bila kita nak mendirikan solat, maknanya ialah mengosongkan hati daripada sesuatu yang boleh mengganggunya ketika menunaikan solat, mengganggu hati kita. Jadi mesti dikosongkan daripada ingatan-ingatan yang berbentuk keduniaan. Sebab itu di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semayang, melarang orang semayang dalam keadaan mengantuk. Kan? Bila mengantuk ni menghilangkan khusyuk semayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang lain bahawa apabila makanan telah terhidang kepada kamu, maka jangan kamu pergi ke semayang, makan dulu. Kenapa? Tujuannya nak menghilangkan daripada tidak khusyuk dalam semayang. Kau angkat takbir Allahu Akbar, orang rumah kata, "Bang, makanlah, masak asam dulu." Kan? Dah masak tu, makan dulu. Tak apa, nak semayang dulu. Dia pun Allahu Akbar, masak asam habis. Jadi itulah dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat, itu dilarang. Kemudian bila nak semayang ni dilarang tergopoh-gapoh dalam solat. Rasulullah menyebutkan orang yang tergopoh-gapoh ni syaitan. Bila nak pergi semayang ni disuruh dengan wajah yang tenang, keadaan yang tenang. Bila tenang ni, mana apa yang kamu dapat daripada baki solat, itulah yang menyumpakan maknanya rezeki kepada kamu. Jadi tuan-tuan, jangan berlari-lari. Kita tengok orang pergi semayang waktu di Masjidil Haram, di Madinah, kan? Masuk macam Grand Prix tau, kan? Masuk masjid tau. Rasulullah pun tengok pening kepala orang. Nah, masuk nak bertemu dengan Rasul. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia ni balik daripada berniaga bersama dengan para sahabat yang lain. Para sahabat sampai ke Madinah, kuda tak sempat ikat, unta tak sempat ikat, barang-barang dagangan tak sempat lagi bawa naik ke rumah. Terus jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, kan? Dia ni balik daripada berniaga bersama dengan kawan-kawan yang tadi. Dia ikat dulu unta dia, barang-barang dia himpun dulu, dia bawa naik ke rumah, dia simpan elok-elok. Dia mandi, dia pakai baju yang cantik, dia kenakan bau-bauan. Kemudian dia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila tengok sahabat ni, dia daripada muka pintu lagi Rasulullah dah lambai dia. Tali. Dia kata, "Ijlis di gambi." Tengok tuan-tuan, betapa adab, kerana dia mempunyai akhlak. Orang masuk Masjid Nabawi, kita tengok nak pergi semayang, nak menghadap Rasulullah, nak berjumpa dengan Rasulullah. Perangai tengok, Rasulullah tak suka macam tu. Berlumba-lumba dia, kan? Rasulullah tak suka begitu. Orang nak jumpa. Ini Rasulullah ni, waktu dia hidup dan waktu dia mati,
walaupun dah meninggal dunia, sama keadaannya orang yang nak berjumpa Rasulullah, kena beradab. Dia tak boleh waktu bukan ketika mana Rasulullah hidup je orang mesti beradab dengan Rasulullah. Hatta ketika dia mati pun sebenarnya Rasulullah dia mati dalam keadaan yang kita kata hidup dunia, mati, tetapi di sisi Allah Ta'ala Rasulullah itu hidup. Kenapa? Sebarang selawat yang disampaikan, dibaca oleh umat-umat dia, disampaikan oleh para malaikat dan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup. Jadi orang jumpa pergi berlari-lari nak pergi jumpa, itu tidak ada adab di sisi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih-lebih lagi ketika mana dia nak bertemu dengan Allah. Dia nak bertemu dengan Allah, maka masuk dalam keadaan tenang, dilarang daripada tergopoh-gapoh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana bila kita mendirikan solat ini dituntut kepada kita mengosongkan hati kita ni daripada ingatan. Maka jalan untuk mencapainya ialah dengan menguatkan himmah, iaitu daya kemahuan. Bila nak semayang ni, biar memang hati itu dari sudut makna zahir dan batinnya memang nak masuk semayang, kan? Memang nak masuk semayang. Kekuatan tu maknanya kesungguhan tu nak masuk semayang. Sebab tu dia punya kemahuan dia. Kerana apabila wujud keperluan yang mengganggu di dalam solat, tidak ada rawatan untuk menghadirkannya kecuali dengan menumpukan kepada solat, iaitu khusyuk. Sebab tu bila nak mendirikan solat ini, Rasulullah kata dirikan solat itu di mihrab. Sebab tu bila kita mendirikan solat ni mesti ada mihrab. Apa mihrab? Mana kubu. Nah, mesti ada kubu. Supaya apa? Bila kita mendirikan solat kita di mihrab ini, maknanya terkawal segala pandangan dan sebagainya. Tumpuan kita terkawal, kan? Itu sebabnya pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar larang ni. Kalau ada gambar, tulisan-tulisan, dilarang ditampal kerana mengganggu orang solat, kan? Apa lagi komen besar tu mah. Lagi pula orang yang depan tengok, oi, Pak Imam tu rokok tau. Mana? Lagi besar. Kan? Dia bukan semayang tu, dia rokok tu dah tengok Pak Imam. Belakang Pak Imam tu noja tu kenapa bengkok je badan? Dia tengok macam-macam dah. Mengganggu. Zaman Sayyidina Umar tidak dibenarkan mengantung ayat-ayat, tidak benar ditulis kerana mengalihkan pandangan orang untuk khusyuk dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan, kenapa? Kerana menghadirkan diri tu untuk dapat maknanya sembahyang yang betul-betul ni, iaitu yang dikatakan maknanya roh pada solat ni ialah khusyuk. Sehingga sebahagian ulama mengatakan orang yang sembahyang tak khusyuk tak sah, kan? Dalam mazhab Syafi'i ni dia agak ringan. Sembahyang khusyuk tak khusyuk, dapat pahala tak dapat pahala. Sembahyang tak khusyuk pada mazhab Syafi'i cukup syarat, cukup dia punya peraturan, sah dari segi syarak. Pahala dapat tak? Pahala bergantung pada khusyuk. Kalau khusyuknya itu angkat takbir, itu je dia dapat. Kalau tidak, tidak. Kalau Allahu Akbar, alamak Pak Imam ni baca batuk pula, habis slow ni. Jawabnya pukul 9 habis sembahyang maghrib. Dah tak khusyuk, kan? Sebahagian ulama mengatakan kalau tidak khusyuk, walaupun sah dari segi syarak, ada peraturannya diikut, sembahyang tak ada nilai. Sebab apa? Dia punya intipati dari sembahyang itu adalah khusyuk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni alhamdulillah al-ikhtalafu ulama tu barakah. Khilaf di kalangan ulama tu membawa keberkatan.
Jadi ada kata tak sah, ada kata sah. Nah, dia bagi rahmat banyak kepada kita. Dia ala kulli halnya semayang itu yang dituntut. Kan? Itu yang dituntut. Bagaimana Nabi SAW khusyuknya di waktu dia tengah semayang. Khusyuk waktu dia semayang. Sehingga maknanya Sayyidatina Aisyah melihat ketika mana Rasulullah tu sujud tidak bergerak. Disangkakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah dah tak ada lagi dah. Sehingga Aisyah meletakkan jarinya di belakang tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diurut gitu. Nah. Jadi geli kan? Jadi Rasul bergerak. Maka Aisyah kata alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Rasulullah maknanya tuan-tuan Allah. Kan? Khusyuknya Rasulullah ketika mana bersujud. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nah. Maka penumpuan kepada solat menjadi kuat dan lemah mengikut kekuatan iman dengan akhirat dan memandang hina kepada dunia. Jadi kita ni tuan-tuan, penumpuan kita kepada solat ini dia menjadi kuat atau lemah mengikut bagaimana kuat iman kita dengan akhirat. Sebab itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa dia ihsan? Iaitu ketika mana engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadat seolah-olah engkau melihat Allah. Hari ni kita nampak tak? Kita rasa tak kita ibadat kita seolah melihat Allah? Tak rasa. Nah, dan kita memang tak akan rasa pun. Nah, tak akan merasa. Anta abudallahu ka'annaka tarahu. Nak gambar tuan-tuan bila ibadat ni seolah-olah kau melihat. Bagaimana orang yang bukan Islam tu, dia ketika mana dia sembah Tuhan nampak tu, terjengir Tuhannya. Misai berjuntai tu. Nak perut je boroi tu. Dia tengok, oh ini Tuhan ada, dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia lihat tau, waktu dia punya goyang bukan main tu, sampai sepet mata bak kena asap tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa? Dia melihat Tuhan. Dia kata, you Tuhan, tempat Tuhan, mana Tuhan ada? Tak ada. Sebab kita tidak berkeyakin. Kita maknanya tidak meletakkan dalam hati kita bahawa Tuhan ni wujud. Sesuatu yang tidak ada bukan bermakna dia tak ada. Tak dapat dilihat bukan makna tak ada. Tapi kita tak merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ibadat. Sebab tu Rasulullah menyebutkan ka'annaka tarahu. Hu tu kembali atafnya kepada Allah. Kau sembah Allah seolah-olah kau lihat dia. Walaupun hakikatnya kita tak sampai kepada gitu. Seolah-olah. Fa illam takun tarahu, maka kalau kau tak mampu kepada peringkat yang paling tinggi ni, fa innahu yaraka. Seolah-olah Allah melihat kau. Kita pun tak rasa juga Allah melihat kita. Bagi kita semayang main-main, sujud main-main, rokoknya tak sempurna, bacanya tak sempurna. Semayang nak cepat. Sebab apa? Sebab kita merasakan kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelemahan kita. Sebab apa? Himmah kita tu, daya kemahuan kita tu kepada akhirat tu tidak ada. Lepas tu kita anggap semayang ni asal semayang cukuplah. Semayang tak diketahui apa benda yang dibaca. Tuan-tuan. Nah, tak tahu benda yang dibaca. Nak tanya yang rukun, nak tanya yang sunat lagi jauh. Kan? Baru-baru ni bila kita temu duga perkara-perkara syarak baru untuk lantikan. Sunat abad dengan sunat hai'ah pun tak tahu beza. Macam mana tuan-tuan? Semayang yang begitu lama, sunat hai'ah dengan sunat abad pun tak tahu nak beza. Kan? Siap dia tanya kita, ada ke sunat abad dalam sunat hai'ah dan semayang?
Dia pula soal kita pula. Aku yang soal kau. Kan? Kita bayang tuan-tuan, orang semayang dia tak tahu apa benda. Kan? Rukun yang 13 daripada rukun solat, tak tahu dia dibeza kan? Mana rukun qalbi, mana rukun fi'li, mana rukun qauli, tak dapat dibezakan. Jadi macam mana kita nak sampai kepada satu maqam ibadat solat, iaitu fa innahu tarahu apa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Macam mana kita nak sampai kepada maqam? Kita semayang, kita tak mengerti apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan bayangkan, kan? Itu yang nak memimpin orang besok tu. Kalau lulus, bagaimana yang dipimpin? Kan? Bagaimana yang dipimpin? Semua faham tak tentang semayang? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita pula bila kita semayang, kita meletakkan dunia ni terhimpun di dalam hati kita. Kan? Kita meletakkan dunia terhimpun dalam hati kita. Dalam semayang kita bawa masuk sama. Kalau tadi waktu sebelum semayang kuncinya hilang, dia mencari kunci dalam semayang. Allah, ke mana tadi? Ya. Itu sebabnya berlaku pada zaman salafus soleh. Seorang lelaki telah meletakkan kepercayaan kepada seorang sahabat dia satu barang. Lalu barang ni pun dia tanam dalam kebun, kan? Dia tanam dalam kebun. Jadi bila sampai waktu dia balik, dia nak tuntut barang dia balik. Yang kawan tu kata, tak ada, aku pun tak tahu kat mana aku simpan, kan? Dia kata dalam kebun tapi tak tahu mana simpan. Jadi tujuan dia apa? Kerana nak mengambil harta kawan dia tadi. Nak mengambil harta kawan dia tadi. Jadi mereka pun membuat pengaduan kepada hakim. Hakim ni seorang yang soleh. Dia seorang yang wali. Dia tahu bagaimana hati kawan. Dan Allah Ta'ala bagi firasat kepada dia. Dia kata macam ni, kau pergi semayang dalam semayang 2 rakaat, nanti kau akan dapat, kau akan jumpa di mana kau letak semayang. Dia kata baik. Dia pun dia Allahu Akbar sampai selesai semayang, kan? Dia pun, hakim pun tanya, dah jumpa? Saya dah nampak kat bawah pokok. Jadi apa dia punya tamsilan dia, tuan-tuan? Dia punya maksud dia, semayangnya tak khusyuk, kan? Kalau dia semayang khusyuk, dia tak jumpa benda tak? Sebab dia semayang tu, dia memikirkan mana simpannya, mana nak auta dengan apa kat hakim ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk pada kita ni apa? Bahawa kita menghimpun. Bila kita mendirikan solat, dunia ni terhimpun dalam hati kita. Terhimpun dalam hati kita. Cinta dunianya berlebih-lebihan sehingga tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana seseorang melihat hatinya tidak hadir dalam solat, hal ini sebenarnya berpunca daripada kelemahan iman dia. Akidah dia tak kuat. Kan? Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berkeyakinan bahawa yang disembah itu ialah sesuatu yang wujud. Kita sembah Allah Ta'ala, kita tidak berkeyakinan yang bahawa yang tak nampak itu wujud di depan kita. Yang disembah tu dia bersifat maknanya sama, bersifat basar. Maka kita tak merasakan ke arah itu. Kerana apa? Pada berpunca daripada lemah je iman. Sebab tu akidah ni tuan-tuan, kemantapan kepada mengenal Allah Ta'ala ni penting, kan? Makna tu dia mesti ma'rifatullah. Apa yang dikatakan orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, mesti mengenal Allah Ta'ala itu dari sudut apa? Dari sudut sifat, dari sudut af'al, dari sudut asma'nya mesti kenal. Ini sifat-sifat Allah Ta'ala pun kita tak kenal, kan? Bukan semua
20 kan banyak. Adapun sifat Allah Ta'ala tidak terhitung banyaknya, tapi yang wajib 20, wajib kena tahu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kalau wajib pada syarak tu, dia wajib pada akal. Allah Ta'ala wujud pada akal, boleh terima tak boleh terima. Tu tuan-tuan. Af'alnya mesti kena tahu. Hari ni kita menyembah Allah, kita tak kenal akan Allah. Kan? Allah tidak suruh kita mengenal akan zat dia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Allah tak suruh kita mengenal zat dia. Kita tak mampu untuk mengenal akan zat Allah Ta'ala. Tapi yang Allah suruh kenal diri kita, kata Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata ulama. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal dia akan Allah. Hari ni diri kita pun kita tak kenal. Bagaimana kita nak menyembah Allah dalam keadaan kita tidak mengenal diri kita? Kan? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa kewajipan kita sebagai seorang hamba? Mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kita tak kenal tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba ni dia tidak boleh memiliki. Bila semayang mesti serah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana perkara yang pertama, nak menghidupkan solat ini supaya semayang kita ada roh, bukan jasadnya, hadir hati. Mesti mengosongkan hati daripada kepada dunia dan mesti mengingat dalam kan. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, memahami makna yang diucapkan oleh lidah. Bila kita semayang mesti ada tafahum. Tafahum ni mesti ada makna apa yang kita buat kita faham. Hari ni kita buat, kita baca, kita tak faham. Kan? Kita tak faham apa yang kita baca. Kita angkat takbir, kita tak faham apa yang kita takbirkan. Kan? Kita baca doa iftitah, kita tidak memahami apa kehendak iftitah. Kita baca tayat akhir, kita tak memahami apa kehendak tayat akhir. Jadi mesti tafahum. Yang dikatakan maknanya memahami makna tu, yang diucap mesti tafahum mesti. Baca mesti faham. Baca Fatihah. Tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan 17 kali sehari. Bukan daripada umur balik, daripada kecil baca. Kalau daripada dulu baca, dipahamkan dia punya terjemahan pun faham nama. Sampai sekarang umur tua kan, 17 kali sehari baca. Kalau dibaca terjemahan 17 kali pun faham. Hari ni baca Fatihah tak difaham, beri alasan, ustaz saya bukan orang Arab. Dah, tuan-tuan, bukan masalah orang Arab, memahami tu, apa dia dah baca tu. Bismillahirrahmanirrahim, dipahami apa Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tak faham, kita baca Bismillah, kita tak faham. Maka ianya adalah sesuatu yang berada selepas daripada kehadiran hati, kerana boleh jadi hati hadir bersama dengan lafaz yang disebutkan, tetapi tidak hadir persamaan dengan makna. Kadang-kadang kita semayang, tuan-tuan, hati hadir, lafaz ada, kan? Tapi tak sama dengan apa yang diucap. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi masuk benda-benda lain dalam solat, tak sama tu. Ucap kata Allah Maha Besar, tapi hati kita tak, merewang. Allahu Akbar. Orang rumah tadi pesan lepas balik semayang beli belacan. Macam mana? Dia angkat takbir, dia kata Allah Maha Besar, tapi kenapa ingat belacan pula? Macam mana? Abang tak beli belacan kan, tak masak kita bang. Macam mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Tu dia yang dikatakan bahawa memahami makna tu penting. Bukan suruh terjemah,
Bismillah dengan nama Allah. Jangan sembahyang terjemah pula. Macam di Indonesia ada kumpulan orang-orang yang bermazhab daripada agama bukan Islam. Dia agama ni, aliran ni wujud di Syria. Dia sembahyang tapi siap terjemahan. Dia kata supaya orang yang ikut belakang faham. Siap terjemah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kalau orang sini, imam sini buat, gawat tau, kan? Makmum kata, ya Pak Imam, bila nak habis? Nah, bawa kan? Gawat kita sembahyang tu tak? Hatta kita dalam memberi niat pun tidak boleh diterjemah. Niat ni dia ada 3, tuan-tuan. Dia ada niat kamaliyah, dia ada niat urfiyah, dia ada niat tauzi'iyah, kan? Dia niatnya ni niat kamaliyah, lulus, makna sah. Orang angkat takbir Allahu Akbar, tasdiq bil qalbi, muqtarinan bi syai', kan? Dia angkat takbir Allahu Akbar, mana lintasannya mula daripada huruf alif sampai ra. Mana huruf masuk dia punya qasad, ta'arrad, ta'yin dia. Allahu Akbar, selesai. Ataupun dia kata urfiyah. Niat urfiyah ni ialah menjuzukkan. Dia tahu ta'yin tu Allah masuk 3-3, qasad, ta'arrad, ta'yin masuk. Yang tak bolehnya itu yang tauzi'iyah. Tauzi'iyah ni dia tak sah. Allah sahaja aku semayang fardu zuhur, itu tauzi'iyah, tak sah semayang. Niat tu tak sah, tak boleh diterima pakai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak semayang ni nak masukkan benda apa dalam solat? Dalam bab niat tu nak masukkan apa? Yang 4 rakaat apa ni kerana Allah Ta'ala tu terkeluar daripada huruf ra pada akbar pun tak jadi masalah, sebab dia tidak termasuk daripada syarat syarat sah niat. Ini pun satu masalah juga, kan? Nak dikupas bab niat ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang semayang kalau sekiranya dia menggunakan lafaz itu sebagai niat, tak sah. Usalli fardhu zuhri, dia angkat Allahu Akbar, tak ada apa dalam hati dia, kosong daripada mengingat apa yang dia nak buat, tak sah. Atau terkeluar ingatan dia saja, aku nak semayang zuhur, nak semayang fardhu zuhur, terkeluar daripada kalimah Allahu Akbar, tak sah semayang. Kerana niat itu mesti dimuqaranahkan, mesti dimasukkan dia daripada alif sampai kepada ra. Mesti. Tak boleh. Apa yang nak dimasukkan? Qasad, menyengajakan, saja aku semayang fardu, saja aku semayang. Ta'arrad, menentukan fardu ke sunat. Ta'yin, menentukan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau semayang berjamaah, ta'yin binafsihi, menentukan dia itu makmum atau imam. Nah, mesti jangan terkeluar daripada huruf ra. Kalau terkeluar tak sah semayang. Sekarang masalahnya kita semayang, kita tak faham atau tidak? Kita faham atau tidak semayang tu? Tuntutannya begitu. Kalau tak faham, masalah semayang kita. Selama-lama semayang tak sah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi disebut kepada kita apa? Oleh sebab itu sewajarnya menumpukan fikiran kepada memahami makna bacaan dengan cara menolak segala lintasan dan menghapuskan segala faktor yang bertanggungjawab mewujudkan lintasan-lintasan tersebut. Selagi mana faktor tersebut tidak hilang, selagi itulah lintasan-lintasan tersebut tidak hilang. Dia kata apa? Maknanya mesti menghapuskan segala faktor yang bertanggungjawab mewujudkan lintasan-lintasan. Hari ni tuan-tuan kita bersemayang, kita tidak bersedia dengan semayang. Anak, kita tidak bersedia dengan semayang. Kita nak mendirikan solat, kita tak bersedia dengan solat.
Orang kalau bersedia dengan seorang sahabat Said bin Musayyab, Said bin Musayyib, tuan-tuan, dia semayang 40 tahun tidak pernah melihat tapak kaki orang lain. 40 tahun semayang tak pernah melihat tapak kaki orang lain. Semayang berjamaah 40 tahun. Tuan-tuan gambar tak, semayang 40 tahun tak pernah tengok tapak kaki orang. Macam mana, sebab apa? Sebab dia semayang saf pertama. Maknanya tuan-tuan, ini orang yang nak semayang, dia buat persiapan nak semayang. Hari ni imam dah angkat Allahu Akbar, baru terkejut. Nah, yang makan kawarek tu, Pak Imam satu rakaat, tak apa Pak Imam, satu lagi boleh, kita boleh continue. Sayang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Nak berniaga lah, tak jadi masalah. Kan? Tapi dah waktu bila azan dah kumandang, stop, tak boleh berniaga. Urusan berniaga tak boleh, haram hukum dia. Pendapatan yang dapat daripada hasil jualan selepas daripada makna yang azan, haram. Pada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya menghilangkan faktor-faktor lintasan. Kita kalau semayang di rumah, tuan-tuan, dalam rumah kita semayang tu berselerok 1000 macam benda. Bantal, selimut, Allah, sujud tu sujud dalam selimut bawah. Nak khusyuk lagu mana? Nak khusyuk lagu mana? Semayang dalam bilik penuh timbunan baju. Duduk susuk konyok, baju tu runtuh atas kepala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, faktor-faktor yang membawa kepada lintasan ni. Sebab tu Rasulullah kata semayang dalam kubu, dalam mihrab. Sebab mihrab ni dia terlindung, dia terkawal pandangan mata. Sebab tu Rasulullah di dalam rumah dia tu, dalam bilik dia ada mihrab, Rasulullah menghadap. Sebab tu semayang menghadap ke dinding, dia rapat supaya mata tak. Hadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena tafahum, kena, dan menolak daripada hilang faktor-faktor yang mengganggu kita dalam semayang ni. Hilang, menolak, menghilangkan, maknanya benda-benda yang membawa lintasan. Ni kita kalau kita semayang, ni semua kita tengok Allahu Akbar, rata dia tengok, rata, bukan tengok bawah, dia tengok. Ini gambar Mekah tahun berapa punya ni. Dia berhenti, boleh stop. Itu faktor lintasan yang membawa tidak khusyuk. Yang ketiga, merasai keagungan dan kehebatan Allah. Bila kita semayang, mesti mana merasakan keagungan, ta'zim. Kan? Bila semayang ni mesti merasakan keagungan. Keagungan siapa? Keagungan Allah. Bukan setakat lafaz dia, tuan-tuan. Yang kita sembah ni Allah, bukan makhluk. Nah, ia muncul daripada dua perkara. Pertama, mengenal kebesaran Allah Ta'ala. Orang nak rasakan ta'zim atau merasakan jamalnya atau kamal Allah Ta'ala, dia mesti merasakan bahawa mengenal akan kebesaran Allah Ta'ala. Kita nak kenal kebesaran Allah macam mana kalau kita tak kenal diri? Hari ini kita, diri kita pun kita tak kenal. Macam mana kita nak rasakan, nak mengagungkan ta'zim Allah Ta'ala? Kita nak menta'zimkan. Bagaimana tuan-tuan? Kita tak kenal diri kita, sampai hilang identiti kita tu. Hari ni tuan-tuan, orang tak mengenal diri sampai hilang identiti. Kita tengok tak? Dia lelaki tapi pakai bersolek macam perempuan. Tu kan tak kenal diri tu. Alat kelamin elok macam lelaki tapi bersolek macam perempuan, pakai baju perempuan. Ini sebab dia tak kenal ni, dia tak kenal identiti dia. Macam mana dia nak ta'zim Allah Ta'ala kalau dia tak kenal diri dia sendiri? Ni puak-puak ni. Nah.
Ha. Puak-puak gay, puak-puak lesbian ni tak kenal diri sendiri. Sampai orang lelaki dengan orang lelaki je. Kan? Berhubung lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sekarang dia tidak mengenal diri ni sendiri. Bagaimana dia nak takzim Allah? Sebab tu orang-orang ni dia tak takut dengan Allah. Tuan-tuan, waktu kita kena lihat. Kalau di negara-negara barat, orang dah tak terima dah. Gay, lesbian ni dah tak terima dah. Kalau di Venezuela, tuan-tuan, orang yang mengamalkan kehidupan gay ni di penjara. Nak keluar dari penjara, syarat dia mesti melahirkan anak. Boleh? Lelaki perempuan lahir anak. Lelaki-lelaki lahir anak boleh? Sampai bila tak boleh? Kalau tak nak, berhenti. Sama macam tu. Kita iktiraf pula. Susah kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak takzim Allah, kita kena mengenal Allah. Hari ini kita tak kenal Allah. Kita tidak kenal Allah. Kenapa? Hilang identiti kita tu, tak dikenal. Yang keduanya dikata keagungannya, mengenal kebesaran dan keagungannya, serta mengenal kehinaan diri. Ya, mengenal kehinaan diri. Atau bila kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, di sana ada beberapa perkara yang mesti dipenuhi. Kan? Mana bila kita kata qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Kalau orang mengatakan Allah Ta'ala berbilang-bilang, akal tak boleh terima. Qul huwallahu ahad. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat berbilang-bilang. Tuhan kalau banyak macam mana? Kalau pun dia boleh share, dia boleh share kuasa, tak boleh juga. Tentu yang kata aku nak malam, dia kata aku tak boleh, aku nak siang je. Walaupun dia boleh share kuasa, tapi tak akan sama. Tu kalau sekiranya tak ada tasasul dan sebagainya, tak boleh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu kita kena faham. Bila sebut Allahus samad, Allah tempat meminta. Tidak ada lain daripada tempat meminta melainkan Allah. Kan? Tak ada boleh meminta kepada tempat yang lain sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu. Itu tempat meminta. Allahus samad. Kita berhenti sikit. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sambung tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang kedua dikata apa? Untuk merasakan keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala. Yang kedua, pengenalan tersebut akan melahir bila kita mengenal akan maknanya keagungan Allah, mengenal akan kebesaran Allah, serta melihat kehinaan diri, maka pengenalan tersebut akan melahirkan rasa rendah diri dan juga tunduk kepada Allah. Betul, bila kita rasa semayang, kita rasa Allah kerdilnya. Satu jasad dalam anggota yang begitu tinggi, bila dia berjalan pada tempat yang tinggi, tidak kira engkau pangkat apa sekalipun, seorang raja ke atau bangsawan sekalipun, apabila kau tunduk kepada Allah dalam semayang, kau kena hantarkan tempat yang dipijak oleh ramai orang. Tunduk bawah. Menunjukkan apa? Maliki yaumiddin, bahawa raja bagi segala raja-raja. Kan? Ni raja-raja makhlukat ni semua tunduk di depan Allah. Kau kena hantar kau punya kepala bawah, tempat yang paling bawah. Kenal tu dengan tunduk, merasa rendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tak ada apa-apalah aku ni. Hebat dengan kuasa pun, pangkat ke, tapi bila kau perintah sujud, aku kena tunduk kepada kau. Makna hilang semua rasa bangga diri, rasa maknanya ujub, rasa takbur, rasa riak akan hancur apabila kepala dihantar ke bawah. Merasakan Allah hinanya kita ni, Allah hina. Itu mengenal, tunduk kepada Allah, baru dirasa begitu. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menunaikan solat dalam keadaan lengkap dengan syarat batin di atas menjadi punca kepada kejernihan hati. Mana bila kita semayang ni tuan-tuan, hadir, mana khusyuk, kena ada himmah, ada kemahuan, ada maknanya tafahum, ada ta'zim, kan? Membesarkan keadaan dia tu. Maka syarat-syarat batin ni kalau dipenuhkan, maka jadi punca kepada jernihnya hati daripada karat dan munculnya cahaya-cahaya. Tu kita kena mujahadah. Semayang ni kena mujahadah. Kena bermujahadah semayang. Bukan pergi berperang je, kena mujahadah. Berjihad. Semayang kena jihad juga. Kena berjihad juga semayang. Dan semayang ada jihad. Membuangkan sifat-sifat benda-benda ni jangan ada dalam hati kita. Sebagaimana dengannya lah hati itu akan merasa kebesaran Tuhan yang disembah dan menyelongkar rahsia-rahsianya. Hanya orang yang alim sahaja yang memahami. Orang yang ada ilmu yang memahaminya. Sebaliknya orang yang hanya melaksanakan pelakuan zahir solat sahaja tanpa memahami makna-maknanya, tidak akan berlaku pada dirinya perkara-perkara yang disebutkan, bahkan dia menolak kewujudannya. Allah. Sebab tu semayang tak rasa apa-apa. Kita semayang rasa cepat, rasa sekejap. Orang yang ada faham dia tentang tuntutan, kalau dia semayang, Allah, dia rasa tak nak keluar daripada solat. Kita nak cepat keluar, nak pergi shopping. Apa ni Pak Imam orang dah azan, cepat dah semayang. Ni dah pukul berapa ni? Malam ni ada program baik punya. Cerita lagi pula, sambung lagi pula. Dia pun angkat tangan tinggi tunjuk jam supaya Pak Imam nampak. Kata apa? Datang sebulan sekali nak ngajar lama-lama pula. Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ini dulu ya. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi. Jadi fahamlah tuan-tuan bahawa bila semayang ni 3 perkara yang perlu ada ialah
maknanya menghadirkan, semayang menghadirkan hati, usaha menghadirkan hati, membuang maknanya ingatan-ingatan dunia kepada kita. Kemudian tafahum, mesti faham apa. Jadi kita sekarang kita baca tak faham, balik rumah tengoklah buku-buku kan, supaya faham apa yang dibaca. Kemudian ta'zim, rasakan kehebatan Allah Ta'ala bila berdiri solat. Bahawa kita ni sayang berdiri depan Allah, kerdilnya kita ni, tak ada apa-apa pun kita nak. Jadi dengan sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.